Kita intro dulu. Pasal Didi Chronicle laju je korang buat report polis ya. Tapi pasal Lim Guan Eng, pasal Ngai Kuham, pasal Nga Komeng, pasal Howard Lee, asal korang diam. Mana pergi korang? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita patah balik kejap tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada kisah Didi Chronicle yang baru-baru ini telah mengeluarkan satu parodi yang menceritakan tentang apakah natijah ataupun keadaan atau situasi yang boleh berlaku kepada mahkamah-mahkamah syariah kita sekiranya kalau Nik Elim punya kes ini diluluskan dan juga mendapat kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan. Di mana parodi tersebut memang viral gila-gila lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga orang kata begitu banyak sekali pihak yang telah mengulas berkenaan parodi tersebut. Ramai yang sokong dan tak kurang yang menyampah dan membenci parodi itu. Dan mereka yang tak kurang itulah yang telah bertindak melakukan report polis beramai-ramai mengatakan Didi ini seolah-olahnya mempersendakan agama. Tak ingat dunia, mempersendakan agama, kau jangan main. Dan juga telah menghina mahkamah kerana telah membuat parodi sedemikian. Di mana setakat yang saya tahulah lebih kurang hampir 50 laporan polis telah dibuat di seluruh negara ke atas Didi Chronicle dan kebanyakannya telah dibuat oleh sayap-sayap dalam Pakatan Harapan Barisan Nasional. Pakatan Harapan lah terutamanya, sebab saya tak nampak pula orang-orang BN buat laporan polis. Saya nampak orang PH ni banyaknya kan. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Saya rasa pelik dan ajaib tau. Kenapa agaknya geng-geng Pakatan Harapan ini yang agak terasa hati tersentap dengan parodi oleh Didi itu? Adakah mereka ini terasa pedasnya cili? Adakah mereka merasakan parodi itu memeli mereka? Adakah mereka ini buat benda itu sampai mereka rasa macam, oh tak boleh ni, Didi dah sindir kita. Oh tak boleh, kena marah, kena marah. Kalau nak kata mereka ini mempertahankan agama sangat, saya tak yakin benda itu. Sebab dalam masa yang sama juga kita dapat lihat dulu Lim Guan Eng ada keluar kenyataan yang menghina agama juga kalau ikutkan. Bahkan boleh mencetuskan kacau bilau antara kaum. Kita juga pernah dengar Lim Kit Siang juga mengeluarkan kenyataan yang menyentuh 3R. Kita juga pernah dengar Howard Lee boleh pula tafsir Al-Quran ikut suka hati mak bapak dia. Kemudian kenyataan Ngai Kuham yang terang-terang bukan sekadar untuk campur masuk urusan agama Islam, tetapi nak masuk campur urusan Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Dan juga kalau kita masih ingat, Nga Komeng telah mengeluarkan cadangan yang sangat tak masuk akal, iaitu untuk mencadangkan kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Di mana semua ini sebenarnya, kalaulah mereka ini betul-betul konsisten dengan apa yang mereka buat terhadap Didi, mereka dah lama dah report polis berkenaan dengan kes-kes tersebut. Tetapi tak ada pun, diam je. Sebab saya tak dengar pun sayap pemuda Parti Amanah ke, sayap pemuda PKR ke, kan, membuat laporan polis terhadap Ngai Kuham ataupun terhadap Lim Guan Eng ataupun terhadap Lim Kit Siang. Tak ada pun masalahnya. Tetapi kenyataan-kenyataan mereka ini boleh kita katakan majoritinya menyentuh tentang 3R. Pelik-pelik tu masalahnya kan. Itu yang kita nak tanya lagi sekali. Mengapa mereka ini tiba-tiba macam tersentak sangat dengan parodi oleh Didi itu? Adakah kerana mereka ini terasa ataupun adakah mereka ini rasa macam orang kata apa, Didi pilih dia orang ke apa-apa ke? Wallahualam bisawab, pelik-pelik masalahnya. Misteri Nusantara. Nak kata Nik Elim itu geng mereka, bukankah Nik Elim itu dikatakan member kepada NGO Muafakat Nasional? Bukannya Pakatan Harapannya ahli, bukannya orang kata apa, PKR punya ahli, bukannya UMNO punya ahli, bukan. Tapi dia adalah member kepada NGO Muafakat Nasional. Jadi pelik juga. Yang diparodikan ialah kes Nik Elim. Tetapi tiba-tiba pula mereka ini boleh tersentap. Sangat-sangat pelik kan? Nak kata mereka ini hendak mempertahankan mahkamah, kononnya Didi ini menghina mahkamah pun tak boleh juga sebenarnya. Sebab puak-puak yang sama inilah yang duk kutuk gila-gila mahkamah dahulu ketika mahkamah menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata mahkamah ini dah dibelilah, mahkamah tak adil lah, hakim ni hakim makan suap lah, perbicaraan tak adil lah, macam-macam lagi perkataan yang kalau saya susun satu persatu, memang saya cakap terus terang, long shit penghinaan mahkamah yang mereka lakukan. Jadi mereka tak boleh nak kata mereka memperjuangkan untuk mempertahankan mahkamah. Sebab dulu mereka duk sakan hina mahkamah disebabkan oleh kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang kita kata mereka ni hipokrit sebenarnya. Tetapi saya buat video ini bukanlah untuk mempertahankan Didi. Sekarang laporan polis telah pun dibuat.
Dan saya pun tak nak kata yang Didi ini tak bersalah ke, Didi ini bersalah ke apa-apa ke, sebab polis akan siasat perkara ini. Dan kita serahkan kepada siasatan polis saja dan kita tak payah nak tambah-tambah lagi dah sebenarnya. Cumanya saya terbaca juga beberapa kenyataan daripada pihak-pihak tertentu kata Didi boleh hilang kerakyatan sekiranya dapati bersalah sebagainya. Melampau betul bang, sangat-sangat melampau. Nak cerita tentang hina mahkamah hina Islam ni lama-lambak dah masalahnya orang hina mahkamah hina Islam. Termasuklah oleh pimpinan-pimpinan parti Pakatan Harapan sebagai contohnya kan. Ataupun sebagai contohnya anak-anak papa sama ni. Banyak dia yang hina agama, banyak dia yang hina mahkamah, macam-macam lagi. Dekat X melambak-lambak kisah macam ni. Tetapi kenapa Didi? Jadi itulah dia tuan-tuan dan sekalian, benarlah kata sesetengah orang. Undang-undang dekat Malaysia ketika zaman Madani ini seolah-olahnya memang sangat-sangat terpilih. Kalau kau bukan geng aku, kau akan kena kau-kau. Kalau kau geng aku, kau akan dilindungi selindung-lindungnya. Wallahualam, ini adalah persepsi rakyat pada ketika ini berkenaan dengan perjalanan undang-undang dekat negara kita ini. Walhal, perjalanan undang-undang itu mestilah adil dan dilihat adil. Cumanya sekarang ni rakyat nampak sangat-sangat tak adil. Itu sajalah. Tetapi nak buat macam mana tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja. Termasuklah untuk mengenakan tindakan ke atas itu ke ini ke apa-apa ke. Kita tak boleh nak buat apa sebab kita ini cumalah mentimun sahaja. Lagipun Seni Hamzan dah kata awal kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.